Kita saksikan antara paparan utama yang kami sediakan malam ini. Baik, kad prabayar kekal GST. Jabatan Peguam Negara diminta percepat dakwa peniaga ingkar GST. Dan juga penerbangan Ihsan kedua dihantar ke Nepal jika rakyat Malaysia masih terkandas. Untuk paparan pertama terus bersama saya dan juga rakan tugas Hazel Desmond. Berkuat kuasa 1 Mei ini, semua syarikat telekomunikasi perlu kekalkan harga asal kad prabayar berdasarkan harga sebelum pelaksanaan GST. Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, Datuk Seri Kazali Ahmad berkata, surat arahan berhubung perkara itu sudah dihantar kepada semua syarikat telekomunikasi semalam. Melalui arahan terbaharu tersebut, setiap harga kad tambah nilai prabayar akan dimasukkan dengan cukai barang dan perkhidmatan GST. Sebelum ini ada juga cukai di dalam prepaid ataupun yang yang diambil melalui sistem komputer dan sebagainya, ada elemen cukai di dalam. Sistem yang sama kita minta telco laksanakan di bawah GST. Beliau menyatakan perkara itu dalam sidang media khas di Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Kazali memaklumkan JKDM akan melaksanakan konsep mystery shopper di seluruh negara. Ia sebagai langkah memantau mana-mana peniaga yang menyalahgunakan GST untuk menipu dan mengambil untung berlebihan. Pada pandangan saya, benda itu baguslah sebab dengan keadaan sekarang yang barang semua lain dah mahal, so mana yang kerajaan boleh tetapkan ada hak untuk tetapkan, so kena tetapkan pada kadar yang munasabah untuk rakyat, sebab sekarang top up ni daripada budak sekolah sampai orang tua semua guna. Apabila top up itu diturunkan, rasanya benda itu bagus sangat untuk contoh macam untuk student kan, kalau tiap-tiap hari kalau dia top up dia perlu bayar 60 sen tu kan, tapi benda ni bila dia dikurangkan 60 sen tu menjadi ringan sikit untuk student itu sendiri. Kalau dah turun harga ni, bolehlah yang duit yang lebih tu boleh guna beli barang-barang. So baguslah dah turun. Rakyat pun tak adalah terbeban sangat dengan kos harga hidup yang tinggi sekarang ni apa semua kan. Jadi baguslah tak ada ni apa. Masa duit yang lain tu boleh dibuat untuk benda lain. Memang setuju benar lah kan. Sebab 60 sen tu dapat jimat untuk benda-benda lain lagi. Jadi kita bersyukurlah kalau 1 Mei tu dah confirm tak ada GST untuk top up. Sementara itu, MCMC dalam satu kenyataan memaklumkan isian semula prabayar akan terus dijual dengan GST ditambah kepada amaun isian semula. Kajian sedang dijalankan oleh pembekal komunikasi untuk menilai sama ada pelanggan memilih nilai isian semula yang lebih rendah selepas GST dikenakan. Tambah MCMC, kajian itu hampir selesai dan keputusannya akan dibentangkan kepada semua pihak yang berkaitan minggu depan. Pun begitu, agak mustahil untuk pembekal perkhidmatan melaksanakan perubahan seperti yang diminta dalam masa 2 hari. Masalah untuk kembali kepada kadar pra-GST adalah kerana kerumitan untuk membuat konfigurasi semula kepada sistem, bukan hanya di pihak pembekal perkhidmatan, malah juga ejen-ejen pihak ketiga. Jabatan Peguam Negara diminta mempercepat proses pendakwaan terhadap peniaga yang didapati menipu pengguna berhubung pelaksanaan GST. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, perkara itu diputuskan pada mesyuarat Kabinet hari ini. Ikut teori mesti turun. Tapi ada peniaga yang ambil kesempatan, dia fikir kita semua tak tahu, dah ada kenakan sales tax, dia kenakan 6% lagi. Memanglah salah. Tadi kita bincang dalam Kabinet, Datuk Hassan Malik tak ada kerana urusan luar negara. Saya beritahu kepada Timbalan Menteri, apa Kabinet keputusan ambil tindakan tegas pada orang yang melakukan banyak kesalahan menipu rakyat. Malaysia tidak mengenakan GST untuk semua barangan dan perkhidmatan seperti di negara lain. Di dunia buat macam Malaysia, dia bagi hari tak kena GST. Yang ni kena GST. Di negara-negara lain tak ada macam itu. Semuanya GST.
Tan Sri Muhyiddin berucap demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dataran Rompin, Pahang. Baik, seterusnya kita beralih kepada perkembangan susulan gempa bumi di Nepal. 16 pelajar sekolah dari Puchong bersama jurulatih mereka yang terkandas di negara itu bagi menyertai kejohanan karate Goju Ryu Asia kali kelima dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 pada pukul 4 pagi esok. Bapa peserta tanah segaran anak lelaki Verapan yang dihubungi memberitahu kesemua mereka kini berada di balai berlepas lapangan terbang Tribhuvan Kathmandu untuk menaiki pesawat Malindo A pulang ke Malaysia. Terbang sekarang dekat Dhaka. So, pasal apa saya dapat daripada CEO Malindo, Mr. Chandran, dia kata lambangan terbang ni nombor ke-12 kan tunggu sekarang. Okey, sekarang ni dia orang kata dalam 45 minit boleh sampai dekat Nepal Airport. 45 minit dah dia orang kata macam ini. Masalah ini Nepal Main Airport very small, kecil Main Airport, small. So yang lain daripada negara-negara kapal terbang akan turunkan. So tak sempat kerana very small place ni, pasal dia orang pun tak boleh kat turun, pasal landing pun susah sekarang. Pasal itu semua flight dia orang pergi dekat Dhaka. Dalam pada itu, 104 rakyat Malaysia yang terkandas di Nepal selamat tiba di Pangkalan Udara TUDM Subang. Pesawat Hercules C-130 milik TUDM mendarat kira-kira jam 12.30 tengah malam tadi. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab berkata, pesawat itu berlepas dari Kathmandu kira-kira jam 3.10 petang semalam waktu Malaysia dan mendarat di Kolkata, India 2 jam kemudian untuk mengisi minyak serta pemeriksaan teknikal sebelum berlepas semula ke tanah air pukul 7.10 malam semalam. Pada ketika ini yang mana yang balik ni kebanyakannya lah daripada Kathmandu dan kawasan-kawasan persekitaran, dan masih tinggal di sana saya kata kumpulannya tak ramai, tetapi mereka yang berada di kawasan-kawasan yang di luar daripada Kathmandu, yang kawasan yang 200-300 km di luar kawasan tersebut. Jadi tadi pun ada yang telefon dengan saya kata dia baru sampai ke lapangan terbang, jadi dia tertinggal lah pesawat ni. Jadi tapi ada yang dah buat urusan untuk balik melalui flight komersial mana yang ada besok ataupun lusa. Jadi kita sedang memantau tengoklah berapa ramai lagi yang tinggal, berapa ramai lagi yang akan daftar dengan kedutaan kita. Kumpulan seramai 53 lelaki dan 43 wanita termasuk seorang wanita mengandung, 6 kanak-kanak dan 2 bayi disambut Ketua Staf Markas Pemerintahan Operasi Udara TUDM, Datuk Abdul Muttalib Wahab. Dalam pada itu, MKN akan menghantar penerbangan ihsan kedua jika masih terdapat rakyat Malaysia yang dikesan terkandas di Nepal. Datuk Muhammad Tajuddin berkata pihaknya masih meneruskan usaha mengesan mereka. Baik, ini pula berhubung keselamatan 5 pendaki dari Universiti Teknologi Malaysia UTM yang kini berada di Everest Base Camp. Naib Chancellor UTM Profesor Datuk Dr. Wahid Omar berkata pihak universiti sentiasa berhubung terus dengan mereka untuk memantau keselamatan pasukan itu. Beliau dalam satu kenyataan memaklumkan UTM turut bekerjasama dengan Wisma Putra dan Kedutaan Malaysia di Kathmandu bagi mendapatkan perkembangan semasa keadaan di sana. Keluarga pendaki juga turut dihubungi bagi menenangkan kebimbangan mereka. UTM amat berbangga dengan kesungguhan, keberanian, disiplin, daya tahan dan komitmen yang ditunjukkan semua pendaki dalam menjayakan impian mereka menawan puncak tertinggi di dunia itu demi mengharumkan nama UTM dan negara. Namun Profesor Datuk Dr. Wahid Omar berkata mereka perlu akur dengan keadaan yang tidak dijangka. Pasukan pendaki UTM terdiri daripada Jamhuri Jumari, Farul Aidib Muhammad Yusof dan Azham Nizam Hamzah. Mereka disertai jurulatih Azim Afif Ishaq dan penolong jurulatih Anis Zulaikha Zabani yang merupakan pasangan suami isteri. Sementara itu di Nepal, pasukan mencari dan menyelamat negara itu masih belum memasuki ke semua kawasan yang terjejas, terutamanya di kawasan yang paling sukar, iaitu kawasan pergunungan. Jumlah korban sehingga kini dicatat 4,700 orang dengan 9,600 orang cedera. Mengakui kelemahan itu berkemungkinan ramai lagi yang terkandas di kawasan perkampungan.
Dengan jaringan jalan raya yang terputus, kebanyakan rakyatnya dipercayai sengsara tanpa air dan elektrik mahupun bekalan makanan. Perdana Menteri Susil Koirala sebelum ini memberitahu angka korban mungkin boleh mencecah 10,000 orang. Malaysia telah membuka sebuah pengkalan operasi hadapan bagi menghulurkan bantuan kemanusiaan dalam operasi mencari dan menyelamat mangsa SAR akibat gempa bumi di Nepal. Ia terletak di kem jurutera bersebelahan lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan, Kathmandu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamudin Tun Hussein berkata seramai 50 orang anggota pasukan Malaysia yang terlibat dalam operasi berkenaan akan bertugas di daerah Hanuman Doka, Kathmandu. Keputusan bahawa pengkalan operasi hadapan diwujudkan di sana supaya apa jua bantuan lagi yang kita nak sampaikan dan bersama dengan pasukan-pasukan lain di peringkat antarabangsa dapat diteruskan. Mereka terdiri daripada 6 anggota pasukan perubatan Angkatan Tentera Malaysia, 2 pegawai MKN, 26 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC meminta YouTube dan Facebook untuk menyekat klip video Alvin Tan yang menghina azan. Namun semalam pihak YouTube sudah menyekat klip video itu dan MCMC masih berhubung dengan Facebook untuk melakukan perkara sama. Kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak MCMC. Dalam pada itu, MCMC sedang memantau penyebaran klip video tersebut dan menasihatkan orang ramai supaya tidak menyebarkannya dalam media sosial meskipun dalam aplikasi pesanan ringkas. Perbuatan itu boleh dianggap melanggar Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Mengundi terutama penyokong PAS perlu menterjemahkan pendirian dan ketidakpuasan hati mereka menerusi undi bukannya melalui kepimpinan mereka yang lemah. Satu demi satu tindakan PAS yang membelakangkan penyokong mereka terus dipersoal. Itu kita akan ikuti laporan PRK Parlimen Pematang Pauh bersama Atikah Naim. Sebelum kita nak bersama Atikah Muhammad Naim, sebenarnya di Rompin pada ketika ini juga di Kuantan pada malam ini akan berlangsungnya program Lanskap, dan untuk mengetahui perkembangan terkini di sana kita akan bersama Said Munawar Said Musta terlebih dahulu untuk perkembangan di Kuantan. Said, boleh teruskan dengan perkembangan di sana? Terima kasih Syaril dan Hazel bersama saya pada malam ini untuk dialog. Kita akan bersiaran langsung dari Kompleks Yayasan Pahang di Kuantan untuk kita menemu bual bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan Yaakob, Menteri Besar Negeri Pahang Darul Makmur, dan pastinya sorotan yang bakal diambil adalah berikutan menjelangnya pilihan raya kecil Parlimen Rompin berlangsung pada 5 Mei nanti untuk kita melihat bagaimana perkembangan mutakhir dalam aspek kempen dan apakah buah tangan yang bakal dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar nanti pastinya akan menyorot tentang perkembangan mutakhir dan dasar-dasar bagi memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat khususnya, dan juga untuk kita melihat perkembangan persiapan menjelang pilihan raya kecil ini. Dan tentu juga akan diberikan sorotan nanti berkait dengan tokoh-tokoh dan calon yang dipertandingkan dan bagaimanakah dampak isu yang telah dibawakan di sepanjang kempen yang berlangsung sudah melewati batas setengah daripada tempoh berkempen yang diperuntukkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan untuk tujuan itu anda nanti boleh bersama kami bermula pada pukul 9 malam secara langsung dibawakan dari sini untuk anda melihat dan mendengar sendiri dari Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang berkait dengan isu-isu yang telah pun nyatakan tadi. Jangan lupa temu janji kita dalam dialog pukul 9 malam nanti secara langsung. Untuk itu kita kembali dahulu bersama rakan-rakan Syaril dan Hazel. Silakan. Baik, terima kasih Said Munawar. Anda akan bersama Said Munawar selepas berita nasional nanti untuk program dialog. Dan seterusnya kita ikuti laporan PRK Parlimen Pematang Pauh bersama Atikah Naim. Atikah, teruskan. Hazel dan juga Syahrir, terima kasih. PAS harusnya teguh dengan pendirian mempertahankan hudud dan tidak perlu tunduk pada arahan tangan-tangan gaib. Menurut bekas ahli DAP, kerjasama PAS tidak akan berpanjangan kerana PKR dan DAP tidak bersepakat dengan mereka berkaitan hukum hudud. PAS tak pernah sedar sampai ke pagi ini masih tunduk kepada dua-dua pakatan yang seperti sehidup semati ini. Isu ini melibatkan soal hukum agama Islam serta asas perjuangan PAS. Jangan lupa, asas perjuangan PAS, dan bukannya sekadar kepada situasi setuju untuk tidak bersetuju.
Ini semua tak laku. Jangan tipu pengundi-pengundi PAS. Jangan tipu pengundi-pengundi PKR. You don't need DAP. You don't need keadilan. Go on your own. What you need is another multiracial party. Pick another multiracial party, then you are already perfect party in Malaysia. But we don't. 26 tahun dalam DAP saya sudah tahu selok belok mereka, cara-cara. Bila kita attack mereka, mereka Tai Chi. Attack dengan Tai Chi. Dia diam atau dia Tai Chi. Ataupun dia divert goalpost tu. Pergi ke Skudai lah. Pergi ke Gelang Patah lah. Padahal di isu di Permatan Pauh hari ini. Dalam pada itu, penganalisis politik tempatan Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian mahu tindakan pusingan U yang dibuat Dewan Pemuda PAS Pulau Pinang dinilai pengundi Permatan Pauh sebaik mungkin. Persoalannya, apa yang mereka mahu selepas PRK ini? Jadi, pengundi harus bersifat rasional dan praktikal. Apakah mereka mahu melihat kelompok yang berubah-ubah pendirian yang sekadar menggunakan kesempatan pilihan raya kecil ini untuk meraih undi, dan apa akan berlaku selepas pilihan raya kecil di Permatan Pauh. Itu juga harus dinilai oleh pengundi khususnya. Apakah pendirian pemuda PAS itu akan dihormati, walaupun pemuda menyatakan bahawa mereka akur kepada pendirian kepimpinan pusat, tapi akhirnya pengundi juga akan mempunyai pendirian tertentu. Melihat kepada perubahan pendirian ini juga boleh mempengaruhi keputusan pilihan raya nanti. Dan pilihan kini di tangan pengundi PAS. Saya rasa ahli PAS sebaik-baiknya memikirkan apa yang terbaik untuk mereka, kampung mereka, masyarakat mereka. Itu yang penting. Kalau mereka fikir adanya Barisan Nasional dan UMNO boleh bagi kebaikan kepada keluarga mereka, jiran mereka, masyarakat sekitar mereka dan kawasan mereka, saya rasa mereka tak patut tolak. Dewan Pemuda PAS Pulau Pinang yang diterajui Ketua Pemuda PAS Negeri Muhammad Yusni Mak Piah pagi tadi mengumumkan akur dengan keputusan PAS Pusat bagi membantu gerak kerja PRK dalam Permatan Pauh ini. Kempen 2-3 hari. Maka ini adalah kenyataan media pendirian terkini Dewan Pemuda PAS Pulau Pinang. Kami sebelah suara telah memutuskan untuk akur arahan PAS Pusat bagi membantu gerak kerja PRK Permatan Pauh. Bercakap pada media di Markas PAS Pulau Pinang di Pongsu Seribu, Muhammad Yusni bagaimanapun berkata mereka tetap dengan pendirian sebelum ini, meminta Angkatan Pemuda Keadilan memohon maaf dan menarik balik berhubung kenyataan menghina Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkaitan isu hudud. Sebelum ini, Dewan Pemuda PAS membekukan jentera dan aset mereka daripada terlibat dalam semua gerak kerja PRK Permatan Pauh. Mereka juga memberi tempoh sehingga hari penamaan calon Sabtu lalu untuk AMK Pulau Pinang memohon maaf berhubung kenyataan menghina kepada Presiden PAS berkaitan isu hudud. Namun, AMK masih membisu. Yang jelas, sekalipun isu hudud tidak mendapat kesepakatan PAS dan PKR, namun demi mendapat laba undi dari penduduk Permatan Pauh, mereka sanggup berbuat apa sahaja. Dan tidak mustahil mereka akan kembali berbalah selepas pilihan raya. Apa yang menjadi persoalan, apakah pengundi terutama penyokong PAS mahu meletakkan hukum hudud di atas pendirian rapuh pemimpin mereka? Dalam pada itu, momentum dan keyakinan Barisan Nasional BN di Permatan Pauh kekal positif walaupun dikatakan mengambil risiko kerana meletakkan calon underdog. Timbalan Pengerusi Perhubungan UMNO Pulau Pinang, Datuk Seri Rizal American berkata tiada yang mustahil untuk BN memperoleh kembali kepercayaan masyarakat. Ini kerana sokongan pengundi tidak bersifat kekal dan boleh beralih pada bila-bila masa saja. Strategi meletakkan calon underdog di Permatan Pauh juga dilihat satu kelebihan kepada BN kerana lebih dekat dengan pengundi. Calon underdog, we know it's going to be a tough battleground, but kita tahu bahawa tidak ada kemustahilan. Di Teluk Intan kita tewas dulu over,
kita Kulintan majoriti dulu 700. No, dulu 7,000 kan. 7,000. Akhirnya kita ada turnaround of 700. Maknanya kursi-kursi yang kalah tidak ada kemustahilan untuk hati-hati rakyat dan pengundi situ untuk berubah dan beralih arah. Bagi calon BN Suhaimi Sabudin, biarpun digelar sebagai calon ikan bilis, beliau akan tetap mengekalkan cara kempen mesra dan rendah diri dan dalam mendekati pengundi. I try to make myself more confident to humble approach as represent the Barisan Nasional candidate. Baik, sekian sahaja lintas langsung di Bilik Operasi Bandar Perdana Permatang Pau masa ini, dan pastinya esok insya-Allah akan kami bawakan perkembangan lebih terkini menerusi Berita Nasional 1, Nasional 5 dan juga Nasional 8. Kembali bersama dengan Syahril dan juga Hazel di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Atikah dari Permatang Pauh, dan seterusnya kita beralih ke pilihan raya kecil Rompin. Kesungguhan Barisan Nasional BN sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab menjadikan pembangunan yang dikecapi adalah untuk keseluruhan rakyat Malaysia. Justru bagi memastikan legasi berterusan, kebijaksanaan pengundi berdaftar dituntut. Selain itu, Timbalan Perdana Menteri mahu perbincangan bersama diadakan bagi menjadikan kompleks pendaratan ikan Tanjung Gemok satu realiti. Untuk laporan penuh sekitar PRK Parlimen Rompin, terus sahaja bersama Jasmi Faizal Muda di Pusat Operasi RTM Kuala Rompin. Jasmi, teruskan. Terima kasih Syahril dan Hazel. Perbincangan lanjut antara Persatuan Nelayan Rompin dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani diharap mampu dilakukan bagi menilai kos sebenar menaik taraf kompleks pendaratan ikan dekat Tanjung Gemok. Itu mereka boleh bawa kepada ketua pengarah mereka ataupun kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Nanti pihak kementerian boleh menilai apa keperluan sebenar dan nanti mereka akan buat keputusan apa yang perlu dibantu dan boleh dibantu, dan kalau peruntukan sedia ada, itu mereka akan laksanakan. Tapi apapun dia dikemukakan, dia akan dinilai dengan sebaik-baiknya keperluan yang sebenar. Keperluan itu pernah disuarakan kepada Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jardis untuk dibawa ke pengetahuan Kabinet dalam usaha mengekang manipulasi orang tengah. Tahun lalu sahaja pengeluaran nelayan Rompin berjumlah 69.8 juta metrik tan ikan dengan nilai terkumpul mencecah hampir 169 juta ringgit diperolehi mereka. Barisan Nasional BN telah membuktikan kemampuan mentadbir negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Malah kepekaan dalam memahami denyut nadi rakyat menjadikan kehidupan masyarakat Malaysia lebih baik berbanding dengan negara-negara dunia ketiga yang lain. Tan Sri Muhyiddin Yassin turut yakin dengan perancangan sepanjang tempoh 5 tahun ini bagi merealisasikan wawasan 2020 yang memberi keutamaan kepada rakyat meningkatkan taraf hidup. Saya nak sebutkan kerajaan Barisan Nasional tahu tentang masalah rakyat. Kerajaan Barisan Nasional peka tentang masalah tuan-tuan, dan kita tidak berdiam diri nak menentukan supaya rakyat kita ni jangan hidup dalam keadaan yang susah. Majlis Pemimpin Bersama Rakyat telah berlangsung di Dataran Rompin dihadiri Ketua Pergerakan Wanita UMNO Datuk Seri Syarizad Abdul Jalil, Menteri Besar Datuk Seri Atana Yaakob, Barisan Esko Kerajaan Negeri serta calon BN Datuk Hassan Arifin. Dalam majlis ini juga, bantuan kerusi roda kepada mereka yang memerlukan telah disampaikan sendiri Timbalan Perdana Menteri. Platform majlis ini juga diambil sepenuhnya Tan Sri Muhyiddin yang juga pengarah pilihan raya BN mengingatkan pengundi berdaftar di Parlimen Rompin ini menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 5 Mei ini. Hanya dengan kertas undi itu saja bakal menentukan sama ada legasi kepimpinan Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jardis dapat diteruskan atau sebaliknya. Kita mau mohon kerjasama daripada pengundi-pengundi yang ada di kawasan ini untuk beramai-ramai keluar mengundi pada 5 hari bulan Mei yang akan datang untuk menentukan supaya wakil rakyat, tuan-tuan dan perempuan di sini dipilih untuk meneruskan usaha-usaha yang telah pun dilaksanakan oleh Allahyarham
Tan Sri Dato' Jamaluddin Jardis. Pada pilihan raya umum PRU ke-13, Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin oleh majoriti lebih 15,000 undi mengalahkan calon PAS sekaligus kekal sebagai wakil rakyat paling merompin sejak 1990. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof yakin pengundian awal PRK Rompin esok berjalan lancar. Dawat kekal yang akan digunakan pada proses pengundian itu juga telah tiba di Rompin Isnin lalu dan dikawal ketat pihak berkuasa. Pihak SPR juga telah selesai melakukan persediaan di 4 pusat pengundian awal yang melibatkan 545 pengundi awal dan pasangan masing-masing. Daripada angka berkenaan, 285 pengundi adalah daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM, sementara 260 merupakan anggota polis. Semua pusat mengundi akan mula dibuka tepat pukul 8 pagi. Pusat mengundi di Skuadron 322 TUDM Bukit Ibam dan IPD Rompin akan ditutup pada pukul 5 petang. Manakala pusat mengundi di Balai Polis Muazzam dan Balai Polis Tekek Pulau Tioman ditutup tepat pukul 2 petang. Dalam masa yang sama, Tan Sri Abdul Aziz memaklumkan kehadiran ejen calon yang bertanding manakala pemerhati tempatan daripada Pertubuhan Bukan Kerajaan, NGO dan ahli akademik yang dilantik SPR juga boleh berbuat demikian dengan kebenaran pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM dan pihak polis. Pengundian biasa pula bakal berlangsung 5 Mei ini melibatkan 52,744 pengundi. Sebelum berakhir, sebagai makluman buat rakyat Pahang, Kerajaan Negeri dalam satu kenyataan yang dikeluarkan memaklumkan 5 Mei ini sebagai cuti peristiwa bagi membolehkan pengundi berdaftar di Parlimen Rompin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan setakat ini saja perkembangan semasa dari Rompin. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan setugas. Seorang pegawai SPR maut selepas terlibat dalam satu kemalangan di kilometer 342.6 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan dekat Tapah Perak. Dalam kejadian kira-kira jam 11.45 pagi itu, mangsa Imran Kamali Ahmad Nadzirin 45 tahun dikatakan dalam perjalanan pulang ke Putrajaya dari Permatang Pauh, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Tapah Superintenden Sakding Keliau berkata ketika kejadian mangsa yang menunggang motor berkuasa tinggi itu terbabas selepas melanggar sebatang bongkah kayu di atas jalan. Menurut beliau, akibat daripada insiden itu, mangsa maut di tempat kejadian. Ketika kejadian, keadaan cuaca cerah dan pemermukaan jalan lurus dan rata namun keadaan trafik sedikit sibuk. Siasatan masih dilakukan dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. $129 bungkusan air daun ketum yang siap diproses dirampas dalam satu serbuan ke atas sebuah rumah di Jitra. Polis daerah Kubang Pasu percaya suspek baru melakukan kegiatan memproses air daun ketum kira-kira sebulan yang lalu. Menurut Ketua Polis daerah Kubang Pasu, Superintenden Abdul Rahim Abdullah, ketika serbuan dilakukan, suspek yang berusia 45 tahun dari Pokok Sena itu sedang leka merebus dan memproses daun ketum di kawasan belukar berhampiran rumahnya. Air daun ketum itu dipercayai untuk diedar di kawasan sekitar. Periuk yang digunakan untuk merebus daun ketum, sebuah dapur dan sebuah tong gas dirampas. Kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd MRT Corp melaksanakan beberapa langkah keselamatan bagi memastikan isu mendapan tanah dan banjir kilat dapat dikurangkan untuk projek MRT laluan 2 Sungai Buloh Serdang Putrajaya. Antara langkah yang diambil adalah memperkenalkan sistem petunjuk prestasi utama KPI, pasport keselamatan serta penubuhan Akademi Keselamatan oleh pemaju bersama MMC Gamuda KVMRT. Dan penggunaan teknologi terkini oleh kontraktor kita, MMC Garuda KVMRT Tunneling MGPT, membuktikan bahawa teknologi tersebut berjaya mengurangkan insiden yang berlaku, dan kita akan terus mengaplikasikan teknologi terkini yang boleh memastikan insiden tersebut tidak berlaku pada kadar yang tinggi.
Pembinaan projek MRT Laluan 2 ini akan bermula pada suku kedua tahun depan dan dijangka siap sepenuhnya pada 2022. Laluan ini mempunyai jarak 52.2 km di mana 13.5 km berada di bawah tanah. MRT Corp telah memaparkan laporan penilaian kesan alam sekitar terperinci bagi projek ini kepada orang ramai bermula 20 April lalu sehingga 19 Mei 2015. Ia melibatkan 27 lokasi di seluruh Malaysia dan boleh dimuat turun di laman web Jabatan Alam Sekitar dan MRT Corp. Pemerhati ekonomi berpendapat hasil program transformasi kerajaan GTP dan program transformasi ekonomi ETP yang diumum Perdana Menteri semalam sebagai terangkum dan tercapai. Kerajaan juga dilihat tidak memanipulasi fakta kerana setiap pencapaian yang dibentang adalah realistik dengan keadaan ekonomi semasa. Datuk Seri Najib semalam mengumumkan KPI keseluruhan yang diletakkan kepada 12 bidang ekonomi utama negara NKEA 2014 berjaya mencapai keputusan 110%. Bagi Profesor Datuk Dr. Amir Husin Baharudin, walaupun angka 110% tersebut relevan, namun ada suara yang tidak percaya dengan laporan tersebut yang dianggap pencapaian teori bukan realiti. Tanya cantik, pelaburannya cantik, pelaburan meningkat sampai 200, melebihi 250 bilion. Banding tahun 2009 dengan 2014 bertambah banyak, berganda. Jadi takkan itu nak tipu. FDI tak boleh tipu, dia dalam harta. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan ini adalah angka yang dimanipulasi, that's not right. Sebab tak boleh angka dimanipulasi cara itu. Terutamanya kalau data itu telah diaudit oleh firma auditor, ya. Menurut pengarah NKEA Kandungan dan Infrastruktur Komunikasi Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, pencapaian keputusan NKEA di luar jangka membuktikan kesungguhan pelbagai pihak melaksanakan setiap projek yang dirancang. Sama juga dengan tugas-tugas yang kita laksanakan dalam program transformasi, kita setkan target tu pada awal tahun. Kita tak tahu apa akan berlaku 12 bulan ke hadapan. Tapi dengan usaha, daya usaha pegawai kerajaan, daya usaha dengan industri bersama, kita kata okey, mana kekangan kita leraikan, mana kita maju ke depan, dan bila pada penghujung kita lihat kita mencapai. Selain itu, pembinaan pelbagai infrastruktur yang berterusan turut memperlihatkan komitmen tinggi kerajaan walaupun ketika negara terpaksa berhadapan dengan keadaan ekonomi yang semakin mencabar. Keterbukaan Perdana Menteri membentangkan hasil laporan setiap tahun juga dinilai positif namun perlu berhati-hati. Bagusnya telus, orang patut tahu. Tak bagusnya kalau pengkritik tahu, ya, dan pihak-pihak tertentu tahu dalam politik, benda itu akan dipolitikkan. Cara puak-puak tertentu dalam politik menggentil angka-angka ini pelik sikit. Yang betul pun jadi salah. Jadi dia pula pergi mempengaruhi, mengasut orang lain. GTP memfokuskan isu penambahbaikan sosioekonomi di samping memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam menerusi 7 bidang keberhasilan utama negara NKRA. Akses modal dan kewangan perusahaan kecil dan sederhana PKS di ASEAN perlu dipertingkat bagi memastikan mereka kekal berdaya saing di peringkat antarabangsa. Pengurusi Kelab Perniagaan ASEAN ABC, Tura Koko berpendapat sekiranya PKS mempunyai kewangan mencukupi, mereka dapat menghasilkan produk dan perkhidmatan yang lebih dinamik. SMEs need help in accessing the market. We're now pushing hard on mobile payments and mobile remittances. It's a huge advance in Indonesia that we're learning from in Myanmar and so on and so forth. We need to tap into the trade network and intra-trade and so on. And ultimately, we also need to get them better access to finance and capital. Tura berkata demikian dalam sidang media pengumuman forum tahunan ABC yang akan diadakan pada 14 Mei ini di Singapura. Bertemakan ke arah integrasi ASEAN, forum edisi ketiga berperanan sebagai platform untuk merungkai isu berdasarkan sektor yang menghalang perdagangan bebas dan saksama di ASEAN. Presiden ABC Tan Sri Dr. Muhammad Munir Abdul Majid berkata, kertas putih berdasarkan perbincangan itu akan diterbitkan pada suku ketiga tahun ini.
SME Bank bersedia menjadi institusi kewangan pembangunan perbankan Islam sepenuhnya hujung tahun ini. Pengarah urusan kumpulan Datuk Radzif Muhammad Yunus berkata bank itu kini sedang dalam usaha meningkatkan ilmu dan kefahaman kaki tangannya mengenai kewangan Islam melalui projek Wisdom. Kita punya penekanan adalah keupayaan atau kapasiti kita punya pekerja-pekerja lah untuk melaksanakan dan dari segi knowledge, pengetahuan dari segi perbankan Islam. So ini kita dapati bahawa kita telah melaksanakan dari segi the Certificate of Islamic Development Banking dan juga Professional Islamic Development Banking. Kerana kita akan terus laksanakanlah sampai kepada Chartered Islamic Development Banking atau masa-masa yang akan datang. Kerjasama subsidiari SME Bank, Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Usahawan dan Institut Kewangan dan Perbankan Islam Malaysia bagi mengeluarkan sijil perbankan dan kewangan Islam CIBF juga berjaya. Setakat ini 34 kaki tangan SME Bank telah menerima CIBF manakala 296 kaki tangan lagi telah diberi latihan profesional mengenai kewangan Islam di bawah modul IBFIM. Bila ditemui media pada Majlis Convocation, program Certified Islamic Development Banker CIDB dan Chartered Professional Islamic Development Banker di Kuala Lumpur. Baik, Maybank, Aegis Holdings Berhad, Syarikat Indo Etika Insurans Berhad dan Etika Takaful Berhad menyasar premium bertulis kasa GWP berkembang antara 10 hingga 12% tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Kamaluddin Ahmad, tahun lalu GWP direkodkan pada 5.02 bilion ringgit disokong pertumbuhan pasaran saham takaful yang kukuh. Bagi GWP untuk perniagaan bertulis hayat, Singapura mencatat nilai tertinggi pada 61.3 juta ringgit manakala perniagaan meningkat 25% kepada 137.7 juta ringgit. $100 million for the life insurance business dan another 140 million for the general business. So in total you're talking about 350 million for the whole of this year. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman prestasi kewangan Maybank Agias bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. Syarikat itu mencatat peningkatan keuntungan sebelum cukai sebanyak 5% kepada 767 juta ringgit bagi tempoh dikaji. Jumlah aset keseluruhan pula berjumlah 31.6 bilion ringgit. Ke bola sepak Liga Super. Walaupun bergelut dengan prestasi tidak menentu termasuk berada di tangga tercorot Liga, pengendali Sam Darby FC, Ismail Zakaria menegaskan bahawa beliau masih mendapat kepercayaan pihak pengurusan. Walaupun perkembangan semasa menyaksikan ramai jurulatih yang tidak konsisten direhatkan atas alasan prestasi pasukan, pengendali berusia 53 tahun ini menjelaskan setakat ini tiada tekanan daripada pihak atasan untuk beliau mengundurkan diri. Setakat ini Alhamdulillah saya ingat pengurusan pasukan memahami situasi kita, di mana kita tahu kemampuan pasukan kita, di mana mereka juga tahu tentang apa kata kantong kita dan kemampuan pemain yang tak ada, dan saya percaya dengan itu mereka masih memberikan kepada saya untuk jalankan tugas saya dengan baik, dan mereka tidak pressure saya dan sebagainya. Mereka masih beri semangat saya untuk terus berjuang untuk dapatkan mata dalam game yang akan datang. Menyentuh mengenai punca utama pasukan yang gagal mendapat momentum kemenangan adalah disebabkan faktor ketumpulan jentera serangan. Malah menjelang Sabtu ini menentang Lions 12, beliau menuntut anak-anak buahnya bangkit memburu misi 3 mata. Setakat ini kita masih ada 2 poin dan pasukan terbawah tercorot dalam Liga Super. Dan apa masalah saya hadapi sekarang ialah menjaringkan gol. Di mana setiap perlawanan saya nampak kita ada peluang banyak, tapi peluang-peluang tu diperselesaikan dan tak dapat dimanfaatkan. Itu yang puncanya. Tapi kerana pemain musuh sungguh, mereka bermain dengan semangat, keinginan nak menang tu ada. Tapi sebabkan peluang-peluang tak gunakan, jadi nampaknya kita kadang draw dan kadang terkalah. Itu satu masalah yang saya nak selesaikan masa dekat ni. Dalam pada itu, Ismail melihat pemain import tinggi lampai baharu dari Brazil, Ronaldo Elias de Costa, masih dalam fasa mempertingkatkan kecergasan diri. The Giant Killers kini berada di tangga tercorot hanya dengan 2 mata. Jika prestasi sebegini berterusan, bermakna
Sime Darby berkemungkinan besar akan kembali beraksi dalam Liga Perdana. Presiden Hoki Selangor Datuk Seri Subhan Kamal menang tanpa bertanding jawatan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM bagi penggal 2015-2018. Ia diumumkan sendiri oleh Setiausaha Agung KHM Datuk Johari Abdul Aziz pada sidang media di pejabat KHM di Bukit Jalil selepas pencalonan ditutup semalam. Subhan muncul calon tunggal selepas tidak dicabar oleh mana-mana pihak bagi jawatan Presiden menggantikan Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah. Manakala bagi jawatan Timbalan Presiden, dua nama besar dalam sukan hoki iaitu Datuk Nur Azmi Ahmad dan George Koshi disahkan bertanding. Dua naib Presiden wanita KHM, Dr. Shamala Subramaniam dan Maheshwari Kaniah pula bersaing untuk satu lagi slot Timbalan Presiden wanita. Sementara itu, jawatan naib Presiden lelaki menerima 7 pencalonan, namun hanya 5 nama sahaja yang akan dipilih bagi jawatan tersebut. Jawatan naib Presiden wanita menerima 3 pencalonan dan 2 nama akan dipilih. Dari segi perwatakan, semua kandidat ni adalah orang yang telah lama berkecimpung dalam hoki. So, saya kira mereka-mereka ni memang arif, selok-belok dari segi sukan hoki dan dari segi pentadbirannya. Senarai calon yang terpilih akan diumumkan semasa AGM Konfederasi Hoki Malaysia 13 Mei nanti. Senarai akhir 19 pemain untuk perlawanan persahabatan di Holland dan Belgium disahkan tanpa kehadiran penyerang sensasi Faizal Saari. Pemilihan para pemain dibuat berdasarkan merit dan kriteria yang telah ditetapkan oleh jurulatih skuad kebangsaan Tai Beng Hei. Menurut Setiausaha Agung Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Muhammad Johari Abdul Aziz berkata, pemain yang tidak terpilih akan menjalani program khusus untuk mencapai tahap kecergasan yang maksimum. Kita tengok based on merit seseorang pemain, whether they are fit to go in the tour. Tak dipilih untuk tour, mereka mengajuk ke apa. Ini satu yang kita tekankan kepada mereka-mereka yang tak pergi tu, mereka mesti tunjuk kesungguhan untuk berlatih dan untuk merebut tempat. Ya? Because yang pergi 19 ni pun tak tentunya mereka akan terpilih juga. Pemain yang tidak terpilih perlu menunjukkan disiplin tinggi dan kesungguhan jika mahu disenaraikan semula ke pusingan ketiga kejohanan Liga Hoki Dunia. Antara pemain yang terpilih ke perlawanan persahabatan kali ini termasuk Ranzi Rahim, Tengku Ahmad Tajuddin, Marhan Jalil dan Baljit Singh Charun. Skuad hoki negara akan mengadakan perlawanan persahabatan menentang pasukan hoki Belanda dan Belgium pada 4 hingga 10 Mei depan. Kesemua pemain yang dipilih akan berlepas ke Belanda malam ini. Bagi merealisasi harapan dan impian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke arah mengkomersialkan dan melihat rakyat Malaysia menguasai ilmu harta intelek. Delegasi Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO yang diketuai Ketua Pengarahnya Samsiah Kamarudin kini berada di China untuk melakukan lawatan kerja dan kajian mengenai harta intelek. Wartawan Ifadian Ali di Beijing punya butiran lanjut. Program Perintis Latihan Penilai Harta Intelek tempatan yang bermula sejak tahun 2013 kini hampir lengkap dengan kerjasama dan persefahaman yang dibentuk melalui lawatan kerja dan kajian yang dijalankan MyIPO di beberapa buah negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepergunaan Datuk Seri Hassan Malik yakin dengan perjanjian kerjasama yang dijalin MyIPO dan State IP of China SIPO, salah satu agensi harta intelek yang berjaya di dunia, mampu memberi panduan dan mengenal pasti faktor penting yang diperlukan dalam memperkasa harta intelek di Malaysia. Kita melalui persefahaman ini, kita akan dapat mengkaji dan dapat panduan daripada mereka dalam hal-hal yang berkaitannya berkenaan dengan keuangan, berkenaan dengan penubuhan IP marketplace, berkenaan juga dengan valuation, penilaian harga IP itu sendiri, patent examiners,
pengumpulan database dan semuanya ini kita akan ambil kira ke arah kita nak memperkasakan dan nak memberi ruang dan peluang kepada rakyat untuk merebut satu new world creation ini, satu sumber kekayaan baru di negara kita. Datuk Seri Hassan Malik sebelum itu menghadiri mesyuarat dua hala antara MIPO dan SIPO dan menyaksikan majlis menandatangani surat persefahaman LOU antara kedua-dua pihak. Pattern Data Exchange dan langganan pengkalan data perubatan tradisional Cina ini merupakan salah satu platform bagi MIPO mendapat maklumat dan mengenal pasti mekanisme bagi menambah baik projek perintis latihan harta intelek tempatan. MIPO juga berharap agar institusi kewangan di Malaysia dapat menerima harta intelek ini sebagai cagaran untuk membuat pinjaman dan membolehkan pihak industri memainkan peranan penting agar inisiatif penilai harta intelek ini mendapat perhatian di peringkat serantau. Laporan Ifadian Ali, juru kamera Rosma Abdul Ghaffar dari Beijing, China untuk berita RTM. Baik, wabak penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di negara ini masih terkawal. Namun begitu, menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, pihaknya terus memantau penyakit itu dan mengambil segala tindakan yang diperlukan. Kes HFMD di seluruh negara mencapai paras tertinggi pada minggu ke-10 iaitu 15 hingga 21 Mac lalu, iaitu antara 1,290 kes setiap minggu. Jelas Datuk Dr. S. Subramaniam, HFMD adalah endemik di negara ini dan berlaku sepanjang tahun. Justru orang ramai diminta mengamalkan aspek kebersihan bagi memastikan ia tidak menular di kalangan kanak-kanak yang berumur kurang dari 10 tahun. Kebersihan mesti diamalkan di semua tempat, khususnya macam taska, tadika, sekolah rendah di mana penyakit ini yang paling banyak. Dan mereka kena amalkan semua langkah-langkah kesihatan, pembersihan tangan, dan kalau ada tanda-tanda yang telah mendapat penyakit, dinasihat supaya tidak datang ke sekolah sampai mereka sudah baik. Hampir keseluruhan pesakit yang menghidap penyakit HFMD pulih tanpa rawatan dalam masa 7 hingga 10 hari. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam menyatakannya dalam sidang media di Putrajaya. Pusat Jagaan Darul Falah Umi Aisyah di Fua merayu agar Muhammad Saleh Hambali Abdullah, 19 tahun, yang menghilangkan diri sejak 2 April lalu, kembali ke pusat jagaan itu demi pengajian dan masa depannya. Muhammad Saleh yang lebih dikenali sebagai Hambali keluar seorang diri dari pusat jagaan yang dihuninya sejak tahun 2010 itu pada 2 April lalu. Menurut pengurus di Fua, Abdul Manan Senafi, Hambali yang bercita-cita menjadi seorang pendakwah sedang menguruskan persiapannya untuk melanjutkan pelajaran ke Mesir pada 20 Mei ini. Namun kehilangannya menjadi tanda tanya. Bagi maklumat tentang Hambali dan Hambali sendiri melihat berita ini, sila hubungi balai polis yang berdekatan. Kita semua dah urus dia cuma perlu masa aja sampai masa kita akan pergi. Sebab apa yang kita uruskan untuk kebaikan dia dan untuk masa depan dia. Cuma cukup lekat dah apa yang kita urus, siap dengan deposit bayaran apa siap semua dah. Tunggu daripada dia je. Dan daripada dulu pun dia mahu sangatlah pergi ke Timur Tengah untuk teruskan dan capai cita-citanya. Baik, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Pasangan suami isteri Cita Kenya dan suami Tevin Tiran amat mengharapkan bantuan orang ramai untuk merawat 2 anak mereka yang mengidap penyakit saraf. Selama ini kesempitan hidup menyebabkan segala keperluan termasuk kos perubatan kedua-dua anak mereka tidak pernah mencukupi. Ravi Shankar dan adiknya Narain masing-masing berumur 9 dan 6 tahun. 8 tahun lalu abang sulung mereka meninggal dunia pada usia 2 tahun 2 bulan kerana penyakit yang sama. Menurut Cita yang berumur 42 tahun, akibat penyakit saraf itu, Ravi dan Narain tidak mampu untuk berdiri dengan sempurna. Malah turut mempunyai masalah penglihatan, pertuturan dan pendengaran. Jalan pun susah dia. Jalan susah. Tapi semua tahu makan semua dia beritahu.
Cakap tadi. Dia tak boleh cakap. Dia semua tunjuk juga. Ravi dan Narain kini belajar di sebuah sekolah khas berhampiran kediaman mereka di PPR Seri Semarak Ibu Negara. Tevin Tiran yang hanya bekerja sebagai pengambil upah menguruskan kebun mendapat bayaran secara harian selain mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM300 sebulan. Sudah pasti tidak mampu menampung segala kos rawatan Ravi dan Narain di Hospital Kuala Lumpur. Tersentuh dengan nasib mereka, Persatuan Orang Kota Baru POKB tampil menghulurkan sumbangan wang tunai hampir RM7,000 bagi menampung kos rawatan Ravi dan Narain. Hari ini setelah mendengar rintihan ibu, kami semua bersetuju untuk menjadikan kedua-dua anak ini sebagai anak angkat persatuan kami. So, sebagai anak angkat, nanti kita akan tengok apa keperluan yang perlu kita bantu secara berterusan. Baik, orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh menyalurkannya ke akaun Maybank Cipta Karya ataupun terus menghubungi talian seperti yang tertera. Baik, jika anda lahir pada tahun 90-an, anda pasti ingin ingat program kanak-kanak popular terbitan RTM, antaranya Along dan Di Mana Jo Jambul. Kedua-duanya sudah menjadi sejarah. Syahril, kini RTM akan menyiarkan satu lagi program kanak-kanak dengan pengisian yang lebih segar dan menarik. Proxy sebanyak 13 episod akan menemui penonton tidak lama lagi. Proxy, program kanak-kanak berbentuk candawara terbitan NHF Productions yang berhad berdurasi selama 30 minit. Ia syarat dengan kuis yang menguji minda peserta dan penonton. 2 kumpulan terdiri 3 peserta. Setiap kumpulan akan berentak dalam setiap episod secara kalah mati untuk merebut pelbagai hadiah menarik. Dan dia ada 2 kumpulan, setiap episod ada 2 kumpulan yang terdiri daripada 2 peserta kanak-kanak yang berumur dari 10 tahun hingga ke 12 tahun, dan diorang akan bersama dengan seorang selebriti, pelawak ataupun ikon negara yang kita jadikan dia sebagai proksi untuk membantu mereka menjawab soalan-soalan. Proxy turut menampilkan ramai artis dan ikon negara untuk memeriahkan lagi program. Antaranya Zulin Aziz, Siti Elizad, Pushpa Narayan, Syafi'i Naswid dan Farah Wahida. Proxy dihoskan oleh pelakon Akmal Nazri yang lebih dikenali sebagai Jibam. Assalamualaikum, saya Akmal Nazri selaku hos dalam program Proxy. Adakah anda yakin dengan proxy anda? Kalau nak tahu yakin ke tak, jangan lupa saksikan program Proxy akan datang. Adakah anda yakin? Ya, Proxy mengakhiri Nasional 8 pada malam ini. Baik, ikuti Best 5-10 selepas ini. Ya, bersama Alia Jasmine, saya Syaril Serapudin. Dan saya Hazel Tesman. Salam satu Malaysia.